Alhamdulillah kita kembali lagi bersiaran sampai pagi dan seperti yang kami barigahkan kepada bis kita semua, kami akan membawakan satu segmen yang istimewa hari ini untuk pertemuan kita di 25 Ramadan 1447 Hijrah, segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia, dan topik yang akan kita sama-sama kongsikan kepada semua penonton sampai pagi hari ini ialah mengenai dengan hayati Ramadan. Andai ini Ramadan terakhirku. Ya, bersama dengan tetamu kita hari ini, kita jumpa ke studio Rampai Pagi Yang Mulia Ustazah Hajah Zunainah binti Haji Kuno. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selamat menyambut bulan Ramadan Ustazah. Sama-sama insya-Allah. Kita ni sudah masuk 25 Ramadan. Betul. Ya, kerasahan Ustazah. Ya, insya-Allah. Lama lagi kita ni akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Kita ni sambut setiap tahun dengan penuh rasa kesyukuran, bawa harapan dan peluang untuk kita ni untuk menjadi lebih baik, mempertingkatkan lagi amal ibadah kita ni. Namun jarang kita ni tanyakan, adakah ini Ramadan yang terakhir untuk kita ni? Kalau iya, apa yang seharusnya kita ni lakukan? Mungkin Ustazah boleh mengupas maksud tersirat di sebalik topik ini, Ustazah. Terima kasih Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah menyentuh apa yang dipertanyakan oleh Hani tadi ialah apa maksud yang tersirat di sebalik kata-kata saya andai ini Ramadan terakhir buatku. Jadi sebenarnya tajuk ini perkataan andai itu sudah kita ni membuat satu conclusion lah bahawa ia merupakan satu kata penghubung. Kata penghubung yang mana ia menyatakan satu keadaan yang tidak pasti. Ia sebagai satu hipotesis lah. Artinya di mana kemungkinan apa yang akan berlaku. Cuma itulah andaian kita ni, andai inilah Ramadan terakhir pada kita ni. Jadi di sini menunjukkan ia adalah merupakan satu pendekatan psikologi ni Hani dan spiritual yang mana tujuannya untuk meningkatkan kualiti ibadat kita ni. Kita ni kan tahu ini Ramadan terakhir, sekurang-kurangnya kita ni ada push lagi arah kita ni untuk kita ni meningkatkan amal ibadat kita ni, di samping untuk apa lagi yang kita ni buat atau untuk kita ni kita mengupgradekan lagi, memotivasikan diri kita ni untuk kita ni beribadat dengan penuh keikhlasan untuk mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada masa yang sama juga dapat diingkari Johania Ramadan terakhir ini juga kerana kita ni indah tahu bah kita ni di sana tu didorong oleh ketidakpastian ajal kita ni. Kerana kita ni tahu kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup akan merasa kematian. Jadi di sini apabila kematian itu dari firman Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak dapat kita ni lagi berdolak-dalik akan lari, kita ni akan berhadapan. Tetapi bila jadi opportunity atau kesempatan yang masa inilah Ramadan terakhir inilah kita ni membuat azam untuk kita ni berusaha. Sekurang-kurangnya 10 terakhir ini kita ni tahu kan 10 terakhir Ramadan ini merupakan di sanalah Allah Taala menurunkan satu kebesarannya itu malam Lailatul Qadar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan amalan baginda semata-mata untuk kita ni sama-sama mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu 83 tahun. Bayangkan umur kita ni masa ni sebagai contoh 40 tahun kah 30 tahun. Ada kata kita ni beramal berbetulan dengan malam Lailatul Qadar ni. Sekarang bermakna kita ni dapat ekstra bonus seolah-olah 83 tahun kita ni beribadat. Jadi di sana menunjukkan perkataan andai ni kita ni mengharap dengan harapan jika Allah Taala memanjangkan umur kita ni, alhamdulillah kita ni ada lagi kesempatan untuk beribadat menjumpai Ramadan pada tahun hadapan. Tetapi andailah Allah Taala menakdirkan inilah sampai umur kita ni jadi kita ni akan berusahalah sekurang-kurangnya dan ni berusaha apa KPI yang ku buat ni macam itu dorongan motivasi. Dan lagi juga daripada tajuk ini sebenarnya ia menggesahkan kita ni supaya kita ni menghargai masa tu bah. Itu yang penting tu, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Itu ada kan tu hadis Rasulullah, masa sehat, sebelum sakit, masa hidup sebelum mati. Jadi dua masa-masa ini sebenarnya kita ni dah tahu mungkin kalaupun kita ni hidup di Ramadan akan datang mengalami kesakitan. Jadi dengan sendirinya kita ni berharap kita ni apabila kita ni berada di akhir Ramadan ni, kita ni jangan menangguhkan amal-amal saleh. Kalau kan niat kita ni kan berbuat baik di terakhir Ramadan ini, buat ya. Jangan lagi nanti besok Kerana kita ni dah tahu
apa akan berlaku seterusnya. Perkara ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang daripada kamu, lalu dia pun berkata, ya Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau tangguhkan kematianku hingga beberapa waktu lagi supaya aku dapat bersedekah dan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadi daripada firman Allah Subhanahu wa taala itu jelas kepada kita ni bahawa dalam kehidupan kita ni Allah Taala menceritakan penyesalan sebenarnya dan penyesalan yang sudah diceritakan expose dalam Al-Quran, penyesalan manusia yang telah kembali ke rahmatullah. Di mana mereka pada masa ini kalau kita ni dibuka hijab oleh Allah Taala, diorang ni sebenarnya minta penangguhan, minta diorang request Allah Taala, kalau dapat ya Allah tangguhkan kematianku. Tetapi apa boleh buat, tidak ada apa-apa kan sudah berlaku. Diorang request mau buat apa Tuhan ni? Diorang mau ya Allah kami untuk bersedekah dan kami mau masuk golongan amal orang yang beramal saleh. Jadi di sini menunjukkan kepada kita ni bahawa kita ni sudah tahu. Jadi once sudah kita ni tahu ni sebagai kita yang masih hidup ni, apa usaha kita ni? Itu mau kepada usahalah. Jadi apabila kita ni mentadabburkan Al-Quran itu, seterusnya Allah Ta'ala suruh memikir, betul. Bukannya kita ni macam orang yang sudah kembali ke rahmatullah ni kalau hidup ani. Tetapi yang kita ni memang masih hidup ani, jadi kita ni at least ada motivasi kita ni, kalaupun aku kadang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan aku mungkin masuk golongan orang yang menyesal ni. Itu sebabnya di Ramadan terakhir ni, tingkatkanlah, ikutlah amalan-amalan yang telah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita ni mendengar Rasulullah 10 terakhir meningkatkan pentingkatan amalan baginda. Antaranya baginda melakukan i'tikaf, beriktikaf di masjid, melaksanakan qiyamul lail dan ni qiyamul lail itu salat tarawih saja. Jadi meningkatkan lagi, bangun 1/3 malam itu. Jangan kita ni orang atu-atu saja, tingkatkan, lakukan sembahyang sunat tasbih, lakukan sembahyang sunat taubat, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai sekiranya bertepatanlah saat kita ni berdoa ni, jadi itu akan menjadi saham kita ni, yang akan menanti kita ni apabila kita ni menerima ajal. Jadi di sini menunjukkan kepada kita ni agar kita ni mengingati kematian. Sebenarnya kematian ni tidak dapat kita ni nafikan mungkin dapat kita ni rasailah. Kita ni dalam keluarga kita ni tahun lepas kita ni bersama saudara mara, rakan sahabat handai kita ni. Tetapi tahunan ni orang yang sama-sama dengan kita ni bersungkai, sama-sama dengan kita ni mengajarkan salat tarawih, sudah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terasa kehilangan. Jadi kehilangan itu memberi pengajaran arah kita ni, mungkin satu masa nanti, mustahil kita ni akan menyusul mereka. Mungkin tahun Ramadan ni diorang dah ada. Jadi apa persediaan kita ni? Jadi itulah antara lain daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala tu, jangan menjadi sesalan kita ni. Jadi sama-samalah kita ni bermuhasabah diri untuk kita ni berusaha melakukan perkara sebaik mungkin. Kerana kita ni tahu kan Ramadan ni adalah bulan penuh keberkatan. Allah membuka, ya Allah, Masya Allah, pahala berganda-ganda. Amalan sunat seolah-olah pahalanya itu amalan yang wajib. Dan apabila kita ni meminta Allah Ta'ala mengabulkan permohonan kita ni, why not kita ni ambillah masa ni, sisa-sisa 3 berapa hari lagi ni. Sebenarnya belum terlambat. Kita ni masa ini 25 Ramadan. Bermakna apabila kita ni andai ani yang terakhir, Allah Ta'ala masih membuka ruang untuk kita ni mengisi kekosongan ni. Karena pada masa ini tidak dapat dinafikan dan kita ni bergelut dengan dugaan ujian, di mana terakhir Ramadan ni, di mana sini ada grand sale-nya. Kita ni dengan kesibukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri ujian darah kita ni. Jadi di mana kekuatan kita ni? Jangan sampai terakhir Ramadan nanti sekarang diburu oleh kesibukan untuk hari raya, indah menghalang pulang kita ni bersedia untuk hari raya. Tetapi jangan sampai kita ni menggadaikan amalan-amalan yang terbaik di bulan Ramadan ini.
Wallahu a'lam. Masya-Allah, terima kasih atas Ustazah atas mukadimah yang cukup padat Ustazah. Tapi memang bertepatanlah dengan kita dipilih topik yang hari ini memenangkan hari pun kita berada di 25 Ramadan. Seperti dikongsikan oleh Ustazah tadi, mati itu pasti. Betul. Betul kan? Mati itu pasti, dan dapat kita rasakan juga seperti dikongsikan apabila menyambut Syawal nanti macam terasa kehilangan. Mungkin pada Syawal yang lepas ada Indo, mungkin tahun ini agak berlainan dan sebagainya. Jadi mungkin memandang juga hari 25 hari bulan tadi Ustazah pun ada mengongsikan beberapa usaha yang boleh kita lakukan Ustazah. Mungkin kalau ada lagi sedikit ataupun beberapa perkara contoh-contoh usaha yang lain barangkali Ustazah yang boleh Ustazah kongsikan juga yang boleh dilakukan sebagai orang Muslim ni Ustazah dalam pada kita ni meraihkan waktu yang berbahagia ni dalam lebih kurang 5 hari ni Ustazah berbaki untuk Ramadan untuk tahun ini. Silakan Ustazah. Jadi sebagaimana yang kita dinyatakan apabila sudah kita ni membuat satu target jadi at least kita ni berusaha kita ni berusaha untuk membuat yang terbaik. Jadi tips kita ni dalam sisa-sisa ni kita ni kan berusaha merebut malam Lailatul Qadar. Itulah kalau kita ni dengar di corong-corong radio dan TV, rebutlah malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar tu ia akan turun, tetapi kita ni lah yang berusaha mencarinya tu Kalau kita ni sekadar duduk-duduk saja Lailatul Qadar indah juga. Jadi dengan usaha kita ni. Jadi at least usaha yang terbaik yang kita ni lakukan ialah pada malam ni perbanyakkanlah kita ni bersedekah. Bersedekah sebagai jangan kita ni menjadi sesalan sudah mati sekarang kan minta hidup lagi untukku bersedekah. Jadi bersedekah ni dah menuntut banyak dan Jadi at least kita ni sudah membuat sediakanlah $1 untuk setiap malam terakhir Ramadan ni Kalau paling kurang $1. Kalau yang mampu tu why not tu terserahlah kepada kita ni Jadi kita ni harapkan dengan sedekah ni sekarang menjadi investment kita di akhirat sekarang walaupun ia sedikit. Tapi kalau dengan kita ni ikhlas untuk mengharapkan ganjaran Allah Taala mengambil penilaian tersebut. Dan lagi kita ni perbanyakkanlah ini kita ni maklum Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita ni lakukan sudah selama 25 harian ni teruskan. Bukan sekarang sudah lepas Ramadan diam kita tidak teruskan kerana Al-Quran ni sebagaimana yang kita ni ketahui ia adalah teman kita ni di alam kubur sekarang. Jadi semua akan meninggalkan kita ni. Jadi Al-Quran ni sekarang akan menjadi syafaat arah kita ni. Ia berjanji akan memelihara kita ni. Why not kita ni sudah tahu ia akan berjanji akan memelihara kita ni hidupkan dengan sering membaca Al-Quran walaupun satu muka sehari. Dalam pada itu banyak-banyaklah kita ni meminta doa, artinya berzikir dan berdoa kerana Ramadan ini adalah bulan dimakbulkan doa. Memintalah perkara-perkara yang baik. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, kalau aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ya Rasulullah, apa yang patut ku buat? Jadi kita ni sudah maklum doa yang termasyhur. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha Pemaaf, suka kepada kemaafan, maka maafkanlah aku. Jadi daripada firman daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita ni amalkan doa Tuhan ni. Jadi artinya sepanjang Ramadan ni khususnya 10 terakhir ni gandakan bawa jadi tasbih kita ni. Jadi di sana kalau doa tu minta keampunan Allah. Indah salah lagi dan kita ni minta untuk kebaikan dunia kita ni. Sekiranya kita ni masa ni berhadapan dengan masalah, minta Allah Taala ringankan ya Allah segala penderitaanku ni. Bagi orang-orang yang sebagai contoh yang berhadapan dengan masalah dalam mencari jodoh, minta jodoh yang baik-baik, mencari pekerjaan, minta pekerjaan, meminta kepada Allah. Ud'uni istajib lakum. Jadi mintalah kamu, aku akan perkenankan. Itu sudah green light daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni meminta, Allah Taala akan memberi terpulang kepada kita ni. Dalam pada itu juga kita ni lazimkan salat berjemaah. Ini penting ni juga ni Jadi salat berjemaah kita ni dalam Ramadan ni tarawih witir ini sudah menjadi ulam kita ni. Hari-hari lain mana ada kita ni bertarawih. Jadi amalan tarawih dan witir ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberi ganjaran pahala arah kita ni. Dan lepas satu jua sembahyang fardu kita ni amalkan berjemaah khususnya maghrib dan isya tu. Isya dan subuh. Jadi kalau kita ni salat berjemaah pada waktu isya, sembahyang isya tu sepanjang Ramadan ni, kita ni sudah menghidupkan separuh daripada malam sudah Tuhan ni. Kalau ikut hadis Rasulullah. Tetapi kalau kita ni melazimkan berjemaah, isya jua, subuh jua, seolah-olah kita ni sudah menghidupkan seluruh malam.
Bayangkan dengan sebab kita ni berjamaah. Dalam pada itu juga kita ni hendaklah menghidupkan malam-malam 10 Ramadan itu yang terakhir itu paling kurang untuk kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu penting. Bayangkan kalau ani Ramadan terakhir kita ni contoh saja Dania yang realiti yang kita ni berhadapan kadang-kadang dibayangkan dalam satu situasi ada hamba Allah tu telah dimaklumkan oleh doktor sebagai contoh sebagainya. Jadi kita ni sakit sudah sebagai contoh. Jangan kita ni gibap, teruskan berusaha. Jadi ia tahu tempoh hayatnya itu tinggal sebulan lagi sebagai contoh. Tidak mustahil kan. Jadi kalau kita ni tahu orang yang berhadapan dengan situasi tinggal 3 bulan lagi kan hidup itu, mesti ia akan melingahkan masanya kalian ya. Sekurang-kurangnya ia tahu diramal oleh doktor penyakitnya ini boleh membawa kematian. Jadi saat sisa-sisa hidupnya itu ia akan mengisi paling kurang apa yang diisinya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi kita ni yang dah diisytiharkan oleh doktor ni kita ni boleh hidup 1000 tahun, tetapi kita ni ingat mati indah menunggu seorang itu sakit. Indah menunggu ia tua, hatta yang muda, kanak-kanak, yang sihat pun boleh mati. Jadi kita ni lazimkanlah, saya menasihatkan kepada diri saya sendiri lazimkan kita ni untuk menunaikan sembahyang sunat taubat setiap malam. Memohon keampunan kepada Allah. Kerana kita ni tidak ada yang sempurna. Kita ni sentiasa ada dosa. Jadi dengan adanya kita ni merasa diri kita ni berdosa tu, kita ni ada rasa kehambaan kita ni. Kita ni menjadi tuan. Kita ni tahu bahawa ada lagi yang berkuasa. Dalam pada itu segeralah kalau kita ni tahu kalau ada hutang-hutang kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu penting tujuannya tunaikan hutang-hutang kita ni. Kalau hutang-hutang kita ni sama dengan manusia, kalau saya tahu kita ni sudah dalam keadaan yang menduka citakan itu, kita ni tahu kita akan membayar hutang kita ni. Kita ni ingat dalam pada itu kita ni hendaklah artinya melakukan perkara yang terbaik sebaik mungkin. Apabila kita ni tahu Ramadan yang terakhir ni, kita ni minta Allah memanjangkan umur. Semua orang minta macam itu. Berjumpa lagi kita ni Ramadan akan datang. Itu pengharapan kita ni. Tetapi kita ni terus mengharapkan selepas Ramadan ni berazamlah kita ni untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat, meninggalkan perkara-perkara yang lara, yang sia-sia tu. Dan dengan sendirinya Ramadan itu dapat menjadi tarbiyah kita ni. Mengapa kita ni boleh bangun sahur 30 hari? Bermakna kita ni boleh barang itu. Mengapa kita ni boleh diam-diam mulut kita ni dalam masa 30 hari? Mengapa? Kerana kita ni mengharap Ramadan kita ni itu puasa kita ni diterima Allah. Kalau kita ni masih cabur bicara apa anda tuan-tuan ya. Sia-sia kita ni. Jadi boleh Ustazah boleh mengomen negatif-negatif Masya-Allah, betul. Di media platform dan sebagainya betul. Dan selararahnya kita ni like kita ni sensus juga kan. Jadi di sini menunjukkan bahawa Ramadan ini dapat kita ni teruskan untuk di masa-masa akan datang 11 bulan itu. Jadi kalau kita ni dapat mengikuti, menghayati, itu satu-satu kejayaan kita ni. Andai kata kita ni sudah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, indah menyapati, itu sudah menjadi saham arah kita ni ke arah kebaikan. Masya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah atas perkongsian antara usaha-usaha yang harus kita ni cuba lakukan di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Seperti yang Ustazah ada juga Dini peringatkan juga sebentar tadi. Mati itu pasti. Ianya tidak mengira umur kita ni berapa, kita ni muda ataupun tua dan sebagainya. Ianya akan mendatangi diri kita ni. Jadi apa yang harus kita ni lakukan antara usaha-usaha kita ni. Kadang-kadang dalam kehidupan ini Ustazah kita ni lupa. Dalam berdoa pun kita ni hal-hal yang duniawi selalu kita ni ingati. Ingin kerja, ingin jodoh dan sebagainya. Namun bagaimana pula dari segi kehidupan kita ni di akhirat. Ada juga saham akhirat kita ni nanti. Seterusnya Ustazah, mungkin Ustazah dapat mengongsikan dari segi dalil, implikasi Ramadan ini dan seterusnya kesimpulan untuk topik kita ni hari ini memandangkan ialah masa amat mencemburui kita ni Ustazah. Jadi alhamdulillah sebenarnya kita ni berdoa ni tadi saya ingin mengulas ni kita ni dalam kita ni berharapkan Ramadan ni tidak salah kita ni berdoa untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan akhirat. Jadi kejayaan kita ni di dunia ni yang baik-baik ni kan kita ni bawa ke akhirat. Jadi kerana apa saja amalan yang kita ni buat ni, jika kita ni landaskan sebagai satu amanah, ia adalah berunsur ibadat. Hatta bekerja kita ni mungkin kita ni sesibuk-sibuk macam dia orang sibuk melakukan beribadat di masjid sebagai contoh. Kita ni terikat
terikat dengan pekerjaan kita ni. Jadi kita ni jangan susah hati tu dan ni. Artinya penglibatan macam kita ni expose kita ni bekerja dengan CRM kita ni. Ini merupakan satu ibadah juga. Ini merupakan satu dakwah kita ni kepada masyarakat. Jadi pahala kita ni dengan imbangan tugas kita ni. Jadi di sini menunjukkan kepada kita ni penonton yang dirahmati Allah, dalam kita ni melaksanakan amal ibadat kita ni sehari dalam bulan Ramadan ini, semuanya akan membuahkan pahala di sisi Allah dengan kita ni landaskan niat lillahi ta'ala. Jadi apa pekerjaan? Dan pekerjaan itu pekerjaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-samalah kita ni kadang-kadang bermuhasabah diri kita ni jika sebelum ni kita ni rasa kita ni kurang takwanya, macam dia uli sibuk-sibuk bekerja. Jadi kita ni usahakanlah Ramadan ni buatlah satu sedikit prioriti, walaupun kesibukan itu buatlah prioriti kelainan, supaya kadang kita ni meninggalkan Ramadan itu adakan kita ni kandang-kandangkan adakan di kandang jangan kadang berakhirnya Ramadan itu tahun ini sama juga yang kita ni buat dengan tahun lepas. Jadi di sana kita ni masuk kategori dalam penyesalan. Jadi manfaatkanlah masa-masa kita ni itu dengan amal saleh. Amal salih ni bukan setakat sembahyang sahaja ni kita ni melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membantu orang yang memerlukan. Artinya kita ni membuka jalan. Jadi kita ni sudah melakukan salah satu daripada amal salih. Jadi di sini menunjukkan arah kita ni jangan kita ni rasa berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi kita ni membuat perubahan. Jadi kita ni jangan kita ni seperti apa yang dikatakan oleh ulama atau ternyata ulama ada menyatakan jika seseorang itu tidak berubah dalam Ramadan, maka bila lagi ia akan berubah. Jadi kerana Ramadan itu sudah terbiah. Jadi kalau kita ni ada membuat perubahan, insya-Allah kita ni sudah berjaya dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Dan apakan daya Ustazah, sebenarnya banyak soalan yang ingin tanyakan, tapi apakan daya waktu amat mencemburui kita ni. InsyaAllah jika ada rezeki Ustazah, kita jumpa lagi Ustazah. Dan andai ini Ramadan terakhir ke Ustazah, minta maaf Ustazah, sama-sama peluanglah sama-sama kita ni kan Ustazah. InsyaAllah. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Namun andai ini Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan kita dapat meraih segala kebaikan dan keberkatan di bulan Ramadan ini. Terima kasih Ustazah atas segala apa yang telah pun diperingati hari ini. Peringatan yang terbaik untuk 5 ataupun 4 hari terakhir Ramadan ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.